Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam dadah terkawal 2025. Anda bersama saya, Jamiran bin Pasiran, dan ini berita AADK edisi ini. Solidariti Perdana Menteri kepada kepulihan klien. AADK, BNN Republik Indonesia berkukuh hubungan kerjasama. Program Madani Rakyat 2024 Zon Tengah telah berakhir dengan majlis perasmian yang disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kompleks Sukan Kuala Selangor pada Ahad. Program yang berlangsung selama 3 hari itu telah mendapat sambutan meriah daripada masyarakat Kuala Selangor dan sekitar. Program itu turut melibatkan seluruh kementerian dan pelbagai agensi, termasuk agensi antidadah kebangsaan AADK yang mempromosi produk sokongan untuk kepulihan anda, Suka. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut singgah di ruai jualan produk Suka AADK serta sempat beramah mesra bersama Ketua Pengarah AADK, Tuan Setiaino Ahmad Belon dan petugas serta membeli produk Suka sebagai tanda solidariti dan sokongan kepada kepulihan klien AADK. Sambutan luar biasa daripada pengunjung bagi mendapatkan produk Suka antaranya kopi agenda, cili bara dan ikan masing yang dijual selama 3 hari menghasilkan pendapatan jualan yang memberangsangkan. Terdahulu, Tuan Setiaino sempat melawat ruai jualan produk Suka sebelum ke majlis perasmian penutup program Madani Rakyat pada kali ini. Turut hadir Pengarah AADK Negeri Selangor, Nazir Muhammad. Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, Tuan Sutekno Ahmad Belon telah menerima kunjungan daripada Narkotika Nasional Republik Indonesia di Ibu Pejabat AADK pada Selasa. Kunjungan itu bertujuan memperkukuhkan lagi hubungan yang sedia terjalin serta memperhebat kerjasama antara Malaysia dengan Indonesia, khususnya dalam usaha mengurangkan penyalahgunaan dadah di negara masing-masing. Kunjungan itu telah diketuai oleh Ketua Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Polis Komisioner Jeneral Martinus Hukum dan 14 pegawai kanan BNN termasuk 6 ketua wilayah Indonesia. Kunjungan itu saling berkongsi maklumat dan pandangan serta membolehkan Malaysia dan Indonesia saling mengemaskini situasi dadah dari negara masing-masing. Turut hadir Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan AADK Puan Syobah Jamil, Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK Tuan Khairul Anwar Bachok, Pengarah Bahagian Rawatan Perubatan dan Pemulihan AADK Siti Mariam Mursidan, Pengarah Bahagian Pencegahan AADK Zainuddin Abdullah dan Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan AADK Azmi Mustafa. Seketika nanti, AADK sebar mesej anti-dadah di 13 KPT. Skuad anti-dadah Pahang daki Gunung Warisan Cameron Island. Jalan santai 10,000 langkah erat hubungan AADK IPG. Paparannya menyusul selepas ini. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Bertemu kembali, Agensi Antidadah Kebangsaan AADK
menganjurkan program Walkabout Perdana sempena peringatan Hari Anti Dadah 2024 yang berlangsung di Pantai Puteri, Tanjung Keling, Melaka pada Sabtu. Program itu diadakan bagi merancangkan kempen anti dadah kepada seluruh masyarakat di negara ini untuk memahami isu penagihan dadah, mengambil daya tindak dan melindungi keluarga daripada isu tidak sihat tersebut. Perincian lanjut kita bersama rakan setugas Hakim di lokasi. Silakan Hakim. Baik, terima kasih rakan setugas di studio. Saya kini berada di Pantai Puteri, Tanjung Keling, Melaka bagi mengikuti program Walkabout Perdana sempena peringatan Hari Anti Dadah 2024 dengan tema sambutan kali ini ialah Lebih Baik Cegah. Dengan naratif pencegahan dadah bermula di rumah sebagai satu bentuk penyampaian maklumat kepada semua pihak untuk mengambil tindakan bersama dalam usaha mencegah aktiviti penagihan dadah melibatkan ahli keluarga. Program Walkabout Perdana diadakan serentak di 13 lokasi kawasan berisiko tinggi KBT seluruh negara bertujuan mendekati komuniti KBT bagi menyebar luas mesej anti dadah, perkhidmatan ADK dan bertanya khabar tentang isu serta permasalahan dihadapi di kawasan tersebut yang menyumbang kepada isu penyalahgunaan dadah dan pelancongan sosial. Antara perisiannya ialah edaran mesej anti dadah, poket talk, pameran dan kaunter perkhidmatan ADK, kempen sejuta ahli skuad anti dadah, sukan rakyat, kuis anti dadah dan aktiviti interaktif bersama pengunjung. Tuan Stekno juga turut berkesempatan menyantuni klien yang sedang menjalani rawatan pemulihan dalam komuniti RPDK di beberapa buah rumah di sekitar kawasan ini. Saya kira itu sahaja yang boleh saya kongsi dari Pantai Puteri dan kembali kepada rakan setugas di studio. Silakan. Dalam perkembangan lain, Ketua Pengarah AADK Tuan Sutekno Ahmad Belon berkata AADK menyasarkan 16 kawasan panas yang dikategorikan sebagai kawasan berisiko tinggi KBT untuk ditukar statusnya menjadi kawasan berisiko rendah KPR tahun ini. Menurut beliau, ia adalah antara usaha pihaknya untuk menurunkan unjuran pengukuran keparahan penagihan dadah di negara ini daripada 437 kes bagi setiap 100,000 penduduk kepada 400 kes menjelang tahun 2025. Dan salah satu pada usaha dia adalah untuk mengesan kawasan-kawasan berisiko tinggi untuk kita turunkan menjadi kawasan berisiko rendah. Dan di seluruh negara ada 155 buah kawasan berisiko tinggi dan menjelang tahun 2025 kita nak semuanya diturunkan menjadi kawasan berisiko rendah, KBT kepada KBR. Beliau berkata demikian ketika hadir ke program Walkabout Perdana sempena peringatan Hari Anti Dadah 2024 di Pantai Puteri di sini pada Sabtu. Mengulas lanjut, Tuan Stekno berkata sepanjang tahun lepas daripada 19,820 penagih yang menjalani program rawatan dan pemulihan dalam komuniti RPDK dan dinilai 14,890 penagih dadah didapati telah pulih sepenuhnya. Sementara itu, beliau menambah AADK turut menyasarkan penyertaan 1 juta ahli skuad AADK terutama dalam kalangan golongan belia tahun ini. Setakat ini dah capai 150,000 kita sedang berusaha. Sebenarnya skuad AADK ini adalah satu bentuk aktiviti kesukarelawan yang kita sasarkan untuk remaja dan kita sasarkan pada tahun ini sebenarnya sehingga tahun ini adalah untuk mencapai 1 juta ke ahli sukarelawan di seluruh negara. Dan kita sedang berusaha bersama dengan pihak pengajian universiti, sekolah, kumpulan-kumpulan belia untuk menambah keahlian tersebut. Dan kita harap ia akan disambut dan aktiviti kesukarelawan ini akan menjadi satu daripada instrumen untuk mengembangkan kesedaran penagihan dadah. Di Kedah, sukarelawan skuad anti dadah dan Jawatan Kuasa Pemulihan Dadah JKPD antara badan gerak bagi pelaksanaan program Walkabout Perdana 2024 di negeri tersebut. Program dengan kerjasama kumpulan sokongan AADK itu bermula pada pukul 8 pagi sehingga jam 1 tengah hari itu diadakan di Tasik Darul Aman di sini.
Antara aktiviti menarik yang dijalankan dalam program ini termasuk pendaftaran kempen 1 juta ahli skuad anti dadah sebagai langkah proaktif untuk mengumpulkan pasukan sukarelawan dalam menggerakkan program-program kepada kumpulan sasar. Selain itu, pameran anti dadah, edaran pamflet dan permainan interaktif turut diadakan bersama pengunjung yang hadir ke taman rekreasi tersebut. Menurut Ketua ADK Daerah Kubang Pasu, Nur Hizalah, program walkabout perdana ini diharapkan dapat menjadi titik permulaan yang berkesan dalam usaha membanteras gejala dadah di kalangan masyarakat setempat. Sementara itu, di Pahang, program walkabout perdana sempena peringatan Hari Anti Dadah 2024 diadakan dengan usaha menyebar mesej anti dadah kepada penggemar sukan lasak mendaki gunung di Gunung Warisan Mossy Forest, Cameron Island. Program yang disertai seramai 80 orang sukarelawan skuad anti dadah itu bertujuan untuk mengajak semua peminat sukan lasak itu menyertai skuad anti dadah sekaligus menyebarkan mesej anti dadah kepada semua pihak. Aktiviti dadah yang julung kalinya diadakan itu adalah bertujuan untuk memantapkan lagi kerjasama hubungan silaturahim antara ADK bersama skuad anti dadah. Antara aktiviti lain ialah pendaftaran skuad anti dadah, sesi walkabout bersama komuniti sekitar Cameron Highland, Pahang dan kempen 1 juta ahli skuad anti dadah. Sesi walkabout diadakan di sekitar pasar Cameron Highland yang dijadikan sebagai tumpuan utama pengunjung di sini bersempena peringatan Hari Anti Dadah 2024. Hari ini sebab kita mengadakan ekspedisi Gunung Warisan yang merupakan siri keempat di mana kita mengumpulkan seluruh ahli skuad negeri Pahang daripada 10 daerah untuk bersama-sama mendaki Mossy Forest pagi-pagi ini. Ianya bertepatanlah dengan satu kluster yang ada di dalam skuad iaitu skuad aktif yang mana kita mempromosikan gaya hidup sihat kepada semua ahli skuad. Yang mana mereka ini juga adalah ejen penyampai kepada semua belia, komuniti, seluruh masyarakat berkaitan dengan maklumat tentang pencegahan dadah. Ekspedisi Gunung Warisan ini juga sebenarnya kita mengambil kesempatan untuk menyemarakkan, untuk mendorong belia dan beliawanis di negeri Pahang menjadi ahli skuad AAD anti dadah. Di mana kita sekarang ni berkempen untuk 1 juta ahli skuad kan? Jadi kita harap negeri Pahang dapat menyumbang persentage yang besar itu untuk menjadi ejen pencegahan dadah. Program ni apa yang kita dapat memupuk nilai yang baiklah untuk para peserta kita. Antaranya kita mengajar dia cara macam mana kita nak menghadapi rintangan ataupun cabaran. Kalau kita tengok di dalam hutan terlalu banyak cabaran dan juga rintangan. Jadi kita nak tengok para peserta ni mampu ataupun tidak untuk melepasi had itu. Dan juga kita nak nak terapkan nilai kesihatan dalam diri lah. Dan juga kita buat benda-benda yang berfaedah supaya dia tidak terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang melalaikan. Program itu turut diberi kerjasama padu daripada Pejabat Tanah dan Daerah Cameron Highland, Pejabat Perhutanan Daerah Cameron Highland dan Pejabat Belia dan Sukan Negeri Pahang. Warga kerja Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK terus proaktif dengan menjayakan program sihat cergas langsing SCL melalui aktiviti jalan santai 10,000 langkah di sekitar Institut Pendidikan Guru IPG, Kampus Pendidikan Islam Kajang pada Jumaat. Program dilaksanakan bertujuan untuk membudayakan gaya hidup sihat dalam kalangan warga kerja di samping menyampaikan kempen kesedaran penyalahgunaan dadah serta memperkukuh jalinan kerjasama kedua-dua pihak. Hampir 100 orang warga kerja AADK turut menyertai program pada kali ini diketuai oleh Ketua Pengarah Tuan Stekno Ahmad Belon. Aktiviti ini turut disertai oleh Pengarah IPG Kampus Pendidikan Islam Dr. Abdul Rahman Abdullah selaku tuan rumah program kali ini. Hadir sama pada program ini ialah Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan AADK Puan Syobah Jamil, Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan AADK Ahmad Musadat Sulaiman, Pengarah Bahagian Pencegahan AADK Zainuddin Abdullah, Pengarah Integriti AADK Zulfikri Abdul Manaf dan Pengarah Bahagian Teknologi Maklumat BTMK AADK Razita Omar. Baik, kita teruskan dengan segmen personaliti AADK.
Pada minggu ini, segmen personality merupakan segmen model iPulih AAD Care. Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Masfufah binti Yahya, berkhidmat di AAD Care Daerah Kuala Terengganu sebagai penolong pegawai anti dadah. Berperanan sebagai Ketua Unit Rawatan dan Pemulihan. Antara fungsi dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan ialah merangka dan melaksanakan program ke atas klien AAD Care. Untuk makluman, Unit Rawatan dan Pemulihan di AAD Care daerah berfungsi mengawal selia serta melaksanakan program ke atas klien yang menjalani rawatan dan pemulihan di dalam komuniti iaitu klien RPDK berdasarkan kepada Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983 dan Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam menyampaikan perkhidmatan kepada klien RPDK, AAD Care Daerah Kuala Terengganu telah melaksanakan pelbagai aktiviti serta program berdasarkan pada komponen-komponen yang terkandung di dalam model iPulih. iPulih merupakan inisiatif dan inovatif rawatan dan pemulihan yang disediakan selari dengan perkembangan dadah semasa. Ianya terdiri daripada 9 komponen iaitu program bimbingan dan kaunseling yang terdiri daripada kaunseling individu, kaunseling kelompok serta kaunseling keluarga. Program psikopendidikan yang bertujuan untuk memberikan ilmu asas kepada klien di dalam proses kepulihan. Program spiritual dan kerohanian yang bertujuan meningkatkan kekuatan dalaman para klien untuk kekal berada dalam kepulihan. Program rawatan, perubatan dan kesihatan, di antaranya saringan hepatitis C, saringan HIV dan sebagainya. Program sosial dan rekreasi yang bertujuan menggalakkan klien melakukan aktiviti sihat seperti sukan riadah, outing dan kem kepulihan, civic dan tata negara. Ianya bertujuan mengembalikan jati diri dan semangat cintakan negara di kalangan klien. Program integrasi masyarakat yang bertujuan mengembalikan keyakinan diri klien untuk berhadapan dengan masyarakat. Latihan kemahiran dan vocational yang bertujuan memberi kemahiran yang menyokong kebolehpasaran pekerjaan untuk mengurangkan risiko penagihan semula. Dan yang terakhir, pembentukan fizikal dan disiplin seperti menepati masa, berpakaian kemas serta susun atur kedudukan ketika menghadiri program. Bagi menyokong kepulihan klien secara berterusan, AAD Care Daerah Kuala Terengganu komited dalam merancang serta melaksanakan pelbagai aktiviti dan sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan dari semasa ke semasa. Adalah diharapkan dengan keberkesanan model iPulih serta pelbagai program yang telah dirancang dan dilaksanakan ini akan mampu menjadi faktor penyumbang kepada motivasi klien serta menangkis segala stigma masyarakat terhadap klien yang berada dalam proses kepulihan. Sebelum AAD Care TV melabuhkan tirai, jangan lupa dapatkan produk sokongan untuk kepulihan anda suka bagi menyokong kepulihan klien AAD Care. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AAD Care telah mengeluarkan produk hasil daripada klien dalam Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen. Antara produk yang mula dipasarkan adalah Tat Nenas Titigol, Tat Rozal Titigol, Jus Nenas Titigol, kek nanas titigol dan juga kopi agenda. Setiap sokongan anda mampu beri kepulihan berpanjangan kepada mereka biarpun kecil tapi besar makna kepada mereka. Ayuh rakyat Malaysia, kita sokong beli produk AAD Care demi keyakinan dan kepulihan mereka. Segmen Personality TV menutup tirai berita AAD Care kali ini. Untuk peringatan bersama, kesan kerosakan penyalahgunaan dadah boleh menjejaskan keamanan, keharmonian dan kemajuan sesebuah negara. Setiap individu perlu memiliki rasa bertanggungjawab untuk memastikan gejala dadah dibantras agar tidak menyelinap dan merebak dalam ruang masyarakat. Usah sembunyi, beritahu kepada kami sedia membantu untuk merawat pulih. Terus ikuti AAD Care TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube AAD Care TV. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi.